Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahril Osman atau Cikgu Syahril. Saya merupakan seorang pengasas kepada Syahril Education. Saya seorang bekas guru. Saya telah mengajar selama 22 tahun di sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Kini saya telah memulakan perniagaan iaitu Syahril Education baru setahun 6 bulan yang lalu. Dan perniagaan yang baru ini saya asaskan pada tahun 2021 iaitu pada bulan Mac tahun lepas. Dan pada ketika itu hanya saya seorang saja yang menjalankan perniagaan ini, dan selepas tahun 6 bulan pada ketika ini, pada tahun ini, pada pertengahan tahun ini, saya telah pun mempunyai seramai 7 orang staf. Dan daripada tahun lepas bermula di rumah, dan pada tahun ini alhamdulillah saya telah ada satu cawangan production di Shah Alam, Selangor. Maksudnya production saya ada dua, satu HQ di Batu Pahat dan satu lagi production di Selangor. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsikan tentang satu buku. Saya ingin review dan membuat sedikit ulasan tentang satu buku, iaitu buku IGCSE Malay Speaking. Buku ini adalah buku edisi yang kedua dan edisi pertama yang saya tulis bertajuk IGCSE Malay Oral. Maksudnya buku ini adalah kertas 3 peperiksaan IGCSE Malay. Kertas 3 ni maksudnya peperiksaan, kertas peperiksaan yang dijalankan oleh pihak IGCSE untuk menguji tahap kefasihan, pertuturan, percakapan, perbualan para pelajar. Bagaimana saya boleh menghasilkan buku ini? Sebenarnya, berdasarkan pengalaman saya mengajar para pelajar bukan Melayu di sekolah-sekolah antarabangsa, saya dapati mereka mempunyai kekangan dari segi kefasihan bertutur dalam bahasa Melayu. Dan kebanyakan mereka hanya bertutur dalam bahasa Inggeris bersama rakan-rakan dan guru-guru. Kecuali dengan guru bahasa Melayu saja mereka akan bertutur dalam bahasa Melayu. Itu pun kadang-kadang mereka terlepas dan tertutur bahasa Inggeris bersama guru-guru bahasa Melayu. Dan daripada situ, saya dapati mereka kebanyakan tidak mempraktikan kemahiran bertutur, bercakap, berbual dalam bahasa Melayu. Maka sebab itulah IGCSE Malay mewujudkan peperiksaan ini, iaitu peperiksaan wajib juga, iaitu peperiksaan kertas 3 IGCSE Malay Speaking. Dan kertas ini sebenarnya apa yang terkandung di dalam peperiksaan ini? Di dalam peperiksaan ini, dalam kertas 3 peperiksaan speaking ini, para pelajar akan diuji dari segi tutur kata, perbualan, percakapan dan perbualan mereka antara pelajar dan guru. Maksudnya guru-guru memainkan peranan sebagai pelbagai watak. Contohnya kalau situasi itu berada di sebuah restoran, guru itu menjadi seorang peniaga ataupun pelanggan. Begitulah sebaliknya dengan pelajar. Sama ada pelajar menjadi peniaga ataupun pelajar itu menjadi pelanggan. Dan antara peniaga dan pelanggan itu wujudlah perbualan seperti ingin membeli makanan, seperti ingin bertanya harga makanan, seperti ingin membuat pesanan makanan. Dari situlah wujudnya pertuturan, perbualan, interaksi, komunikasi antara para peniaga dan pelajar atau pelanggan tadi. Jadi sebenarnya dalam buku ini saya telah menghasilkan, saya tak terkira berapa situasi, beratus agaknya saya rasa. Situasi-situasi yang saya wujudkan sendiri hasil daripada idea saya sendiri. Maksudnya saya sentiasa memikirkan idea apakah situasi-situasi yang perlu ditulis dalam buku ini. Sebab buku saya bukan satu tetapi buku saya ada banyak. Contohnya dalam buku speaking ini saya ada 5 volume. 5 volume ini meliputi pelajar-pelajar tahun 7 hingga tahun 11. Bermaksud dalam satu buku ini ada 46 lesson. Bayangkan dalam 46 lesson ini hanya untuk tingkatan 1 ataupun tahun 7, mereka ada 46 situasi. Satu buku ada 46 situasi. Bayangkan untuk tahun 8, tingkatan 2, lagi 46. Tingkatan 3, 46 situasi lagi. Tingkatan 4, year 10, ada lagi 46 situasi. Dan begitu juga year 11, ada lagi 46 situasi. Kenapa saya guna 46? Sebab saya nak cukupkan muka surat tidak terlalu tebal. Ini pun antara buku yang paling tebal yang saya hasilkan, iaitu sebanyak 138 muka surat. Dan buku-buku saya yang lain nanti saya akan review dalam video yang lain berkenaan dengan muka surat-muka surat buku yang saya tulis.
Buku speaking ini ialah buku yang paling tebal, iaitu setebal 138 muka surat. Ini pun saya hanya berjaya memasukkan 46 lesson ataupun 46 pelajaran dalam satu buku ini. Jadi bayangkan, seperti yang saya katakan tadi, bahawa satu situasi saja saya ambil seperti situasi ketika berada di sebuah restoran. Apakah komunikasi? Apakah interaksi? Apakah perbualan? Apakah percakapan dan pertuturan yang dituturkan oleh pelanggan dan peniaga? Dan di situlah para pelajar diuji kecakapan bertutur, berkata-kata, berbual dan berkomunikasi serta berinteraksi antara peniaga dengan pelanggan. Kadang-kadang saya suka tukar. Contohnya seperti pelajar menjadi pelanggan, guru menjadi penjual atau peniaga di restoran, ataupun sebaliknya, guru menjadi pelanggan dan pelajar menjadi peniaga. Dan bagaimana interaksi? Apakah soalan-soalan yang ditanya apabila berada di restoran? Dan situasi-situasi itulah yang saya rakamkan supaya dapat dipraktikkan oleh para pelajar. Dalam buku yang seterusnya, saya akan review lagi untuk situasi-situasi yang lain di mana para pelajar akan sentiasa berada dalam situasi yang berbeza. Okey, pelajar-pelajar ini yang belajar speaking yang menggunakan buku-buku saya tidak akan mengulangi situasi yang sama. Contohnya kalau year 7, pelajar tingkatan 1 atau tahun 7 kita panggil di sekolah antarabangsa ini, katakan mereka dah belajar tentang dah belajar situasi di restoran, mereka tidak lagi belajar di restoran dalam buku-buku yang lain. Maksudnya buku tahun 8, 9, 10, 11, mereka tidak akan mengulangi situasi yang sama, situasi suasana di restoran. Dan lebih tinggi lagi tahap pelajar ini tahun 10, tahun 11, saya akan terpaksa mencari idea. Situasi-situasi yang lebih susah. Contohnya seperti yang susah tu seperti berada di sebuah bank ataupun yang lebih sukar lagi. Contohnya di tempat yang tak pernah pergi, jarang pergi. Contohnya macam di pejabat-pejabat kerajaan, apa yang kita nak berurusan tentang keperluan-keperluan kita. Di pejabat immigration, bagaimana nak buat pasport antarabangsa, apa soalan-soalan yang tanya, apa maklumat-maklumat yang perlu dituturkan. Itu antara yang saya tunjukkan sebersikit tentang buku speaking ini. Dan saya akan reviewkan lagi, bagi ulasan lagi lebih lanjut dalam video-video saya yang lain. Dan ini sedikit saya ingin tunjukkan apakah buku speaking, apakah isi kandungan buku speaking yang saya tulis ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar kepada para pelajar, terutama sekali para pelajar bukan Melayu, untuk dapat bertutur dengan fasihnya dalam bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Sekian itu sahaja daripada saya, Syahrir Osman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.